Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, and hello and welcome to my channel. So kali ni kita akan discuss macam mana nak trade warrant di Bursa Saham Malaysia ataupun dekat mana-mana exchange yang ada dekat dunia. Tak kisahlah dekat Indonesia sambil tengok sinetron, ataupun dekat Singapura, di negara-negara jiran kita, ataupun dekat Amerika sana iaitu USA, tak kisahlah dekat New York Stock Exchange dan sebagainya, tak kisahlah. Warrant ni kat semua mana-mana bursa, mana-mana exchange ada. And of course structure-nya lebih kurang sama. Strategi nak trade warrant pun sama. So, strategi malam ni yang anda akan pelajari, yang saya akan kongsikan, boleh apply dekat mana-mana exchange. Yang penting, kena ada modal, kena pandai analisa, and kena sabar. So, tuan-tuan dan puan-puan, untung ke trade warrant? Yes. Personally, I have experienced the profit from trading warrants. And susah ke? Senang. Cuma kena sabar sikit. Sebab strategi itu memerlukan langkah-langkah tertentu. Kalau kita skip, mungkin jahanam trade kita. So, tak boleh skip. So, sebelum kita terus kepada strategi kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tahu apa benda tu warrant. Jangan pakai hentam je. Alright, apa dia warrant, tuan-tuan dan puan-puan? Warrant adalah, apa dia? Adakah ianya saham? Tuan-tuan dan puan-puan, warrant ni adalah satu produk yang diniagakan di Bursa Saham Malaysia. In other words, dia ada kat Bursa Malaysia. Bukannya beli kat 7E, bukan beli kat Speedmart, dia ada di Bursa Malaysia. Dan apa benda pula warrant ni? Merupakan satu produk kewangan berkait dengan saham. Oh, ada kaitan dengan saham di Bursa Malaysia. Okey, siapa yang keluarkan? Syarikat yang tersenarai di Bursa Malaysia. Dan disebabkan situ, dia juga disebut sebagai anak kepada mother share ataupun anak kepada saham. Let's say, saham AirAsia. Kalau syarikat mengeluarkan warrant dalam ada nama kebiasaannya AirAsia WA, AirAsia WB, AirAsia WC dan sebagainya, AirAsia WD. So, itu adalah warrant. Dan AirAsia adalah AX2 ataupun AirAsia itu sendiri adalah AX2, AirAsia X kan. Ni AirAsia adalah anak kepada mak kepada anak-anak demo itulah. Warrant AirAsia tersebut. So biasanya dalam industri kita sebut anak lah. Kenapa anak? Why? Why? So jawapan ni very simple. In normal situation, kalau harga AirAsia tu naik, warrant dia pun naik harga sama. Gitu. And of course lah, kebiasaannya harga warrant AirAsia ni lebih murah lah berbanding saham AirAsia. So, ramai akan minat trade from technical perspective sebab dia lebih murah. So, in other words, it is affordable compared to the mother share. Mother share of course lah mahal sikit. Kalau tak ada modal keras, tak mampulah. Takkan nak beli 200 unit kan? 2 lot. Maunya nak untung je lah mana kan? Gitu. So, orang akan fokus juga dekat warrant untuk technical trading dan sebagainya. Tapi malam ni, of course, kita akan kongsikan dua strategi sama ada dalam untuk technical perspektif maupun fundamental is perspektif. Don't worry, boleh apply dekat mana-mana exchange. Alright, so apa kegunaan ni? Adakah hanya ia saham? Sekali lagi, ia bukannya saham. Kenapa? Dia ada expiry date. Pula dah. Apa dia pula dah. Saham datang apa ada expiry date ni. Aduh, pening kepala. Okey, jawapan dia. Warrant ni, macam yang saya cakap sebelum ni, dia merupakan satu produk kewangan berkait dengan saham tetapi bukan saham. Kenapa? Dalam warrant ni, ada 3 kriteria yang wajib kita tahu. Of course, ada banyak lagi tapi 3 ni paling penting. Pertama, exercise price. Kedua, exercise date. Ketiga, ratio. And of course gearing dan sebagainya tu of course lah kita boleh tahu, patut tahu. Tapi 3 ni kalau tak tahu, tersalah tengok, tersalah ingat, naya. So in other words, tuan-tuan dan puan-puan, you have to remember them correctly and then bear in that mind. Kalau silap, jahanam. So tuan-tuan dan puan-puan, kena ingat betul-betul 3. Exercise price, exercise date, ratio. Apa dia exercise price? Exercise price ni senang cerita adalah harga bila kita nak exercise. Kat mana pula dah exercise tu? Don't worry, saya akan explain kejap lagi. Exercise date tu yang kita kena tahu. Kenapa exercise date tu adalah tarikh luputnya. Kalau kita tak exercise, warrant tu lebur. Tamat luput. Tarikh luput dia tu adalah exercise date. Dan ratio, kadar tukaran.
Celah mana nak tukar ni? Apa yang nak kena tukar ni? Duit ke apa? Don't worry, kita akan explain. Sekarang kita nak tahu warrant tu apa dia sebenarnya. Alright. So, macam yang saya cakap tadi, dia membolehkan syarikat kumpul modal melalui warrant. Dia jual lah kepada kita. And of course, untuk membolehkan orang beli untuk let's say, in the situation, kalau AirAsia, sebagai contoh, AirAsia, bukan yang betul lah, sebagai contoh. Sebagai contoh, analoginya. Gitu, analogi kau. Sebagai contoh, Asia nak pakai duit, dia nak pakai 5 juta. Let's say nak bayar bil, nak bayar bil elektrik, bil air, tisu, bayar gaji pramugara, tak panggil pramugara dah sekarang. Dia panggil air steward, air stewardess dan sebagainya. So, macam nak pakai duit. So, macam mana? Dia tak nak pergi bank, dah malah nak buat loan baru. Dia tak nak jual kapal dia kan. Loan tak habis bayar, nak jual macam mana? Contoh. Ataupun kapal tu baru lagi. Orang Kelantan sebut, kilat luk-lik. Bersinarnya daripada jauh lagi kan. Cat pun tak tanggal lagi. Merah menyelah. Takkan nak jual dah. So macam mana? So of course dia boleh ambil strategi ataupun ambil langkah issue warrant. Issue ni means tu dia structured, dia finalize, dia hantar dekat Bursa Malaysia, hantar ke SC, cakap Asia nak issuekan warrant, dapat approval dekat sana sini. Dia pun jual lah. Jual macam mana? Disenaraikanlah dekat Bursa Malaysia. Macam tu. So, macam mana dia nak dapat duit? Dia kena jadikan warrant dia tu menarik. Ada potensi untuk menguntungkan pembeli. Itu pelabur kita lah. So, daripada 3 benda yang saya sebut tadi. Yang pertama, of course, gearing tu juga sesuai. Tapi yang tu kita akan explain lain kali. Yang ni kita fokus. Yang pertama, exercise price, exercise date dan ratio. Kalau 3 benda ni tak menarik, orang tak nak beli warrant tu. Kenapa tuan-tuan dan puan? Saya akan explain sekejap lagi. Kita tengok dulu sampai habis. Alright. So, dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana exchange, spesifikasi warrant ni ada 2. Sama je. Call warrant dan juga put warrant. Beza dia dekat mana? Beza dia macam ni tuan-tuan dan puan. Call warrant ni, situasinya macam ni. Dijual. Bila kita beli warrant, kita beli call warrant to be exact, kita ada hak untuk beli saham dia, saham ada share pada harga exercise price. Macam tu. Sebagai contoh, bila kita dah ada warrant tu, exercise date dia katalah 27/5/2023. So, kalau 27/5 kita hantar notifikasi kepada AirAsia, okay, saya nak exercise, and then after that dia akan bagi tarikh lah dan sebagainya, macam mana nak bayar apa semua tu. Kita boleh beli saham AirAsia pada harga exercise price. Sebab tu saya cakap dia kena tahu. Kena ingat, ni dia punya, orang kata apa, exercise price, exercise date dan juga ratio. Kenapa ratio? Sekejap lagi kita explain. So, kalau dekat call warrant ni, bila kita cakap kita nak exercise, AirAsia akan notify kita macam mana nak bayar, berapa harga semua settle. Okay, kita kena proceed. And then, let's say harga exercise price tu RM1.20. Tetapi harga AirAsia saham dia sebanyak RM4.20 sebagai contoh. Dia tetap kena jual dekat kita pada harga RM1.20. Gitu. And then, ratio pula dia kena tunjuk. So, macam mana? Kalau ratio tu, sebagai contoh, 3-2 ataupun 5-4 ataupun 2-1, senang cerita. In other words, kita dah ada warrant 10,000 unit, rasionya adalah 2-1. In other words, kita boleh beli 5,000 unit saham AirAsia daripada AirAsia pada harga RM1.2. Nak tak nak kena jual lah agak RM1.2. Hang tak boleh jual kat aku RM4. No, RM1.2. Sebab dalam kontrak warrant kita, hang patut jual. Hang kena jual dekat aku pada RM1.2. Gitu. Itu untuk call warrant. And then bila kita dah exercise, kita dah bayar dekat dia 5,000 unit. Macam mana 5,000 unit? Sebab tadi ingat ratio 2-1. Kita ada 10,000 unit saham, warrant. And then kita exercise, ratio dia sebanyak 2-1, maknanya 10 jadi 5. 5,000 unit saham AirAsia. Bila kita dah jual, dah settle, masuk CDS, kita tengok, harga maintain RM4 lagi ni. Boleh naik lagi. Buka chart, tengok. Ada can. Ataupun nak jual terus. Jual je lah 5,000 unit pada harga RM4. Kaya kau. Manakala put warrant pula lain sikit. Tadi adalah call warrant.
So put warrant ni, sebagai contoh kita ambil AirAsia lagi. Tak tahulah kenapa teman malam ni minat sangat AirAsia. So let's say AirAsia isukan warrant, kita beli. Kita beli put warrant daripada dia, biasanya normally murah lah. Dia takkan jual mahal. Kalau mahal, siapa nak beli kan? Dia nak collect profit, dia nak collect modal. And of course lah, dia collect modal 2 kali. Mula-mula jual, and then of course, kemudian dia jual sekali lagi untuk call warrant. Tapi kalau put warrant, dia lain sikit. Put warrant, dia jual warrant dekat kita, mungkin harga dia mahal sikit berbanding call warrant. Let's say AirAsia, put warrant dia mungkin harga RM1 ataupun RM2. Exercise price mungkin pada harga tertentu, let's say RM3. And then bila kita dah ada 10,000 unit, same situation apply, iaitu exercise price, exercise date dan juga ratio. Tetapi berbeza dengan call warrant ialah put warrant ni, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita nak jual, of course pada exercise date tu kita notify lah kepada AirAsia. Ada teman ni nak exercise warrant teman. Macam tu. Jadi AirAsia kena beli. Wajib beli. Wajib beli pada harga exercise price tersebut. Maknanya kita beli warrant, and then let's say tiba-tiba harga AirAsia jatuh daripada RM4 jatuh RM2, tapi harga exercise put warrant RM3, kita pun jual dekat dia. Kita pun jual dekat dia pada harga exercise price iaitu RM3 dan sebagainya. Tengok kepada detail info yang 3 wajib kita tahu tu. So macam mana biasanya orang trade ataupun apply put warrant ni? Biasanya dia dah belilah normally. Dia dah ada saham AirAsia, mungkin dah ada position sebelum ni, dan tiba-tiba dia ada duit lebih, dia pun tengok put warrant mana yang ngam. Dia tengok harga, exercise date yang dekat sikit ataupun sesuai dengan dia punya strategi. Dia tengok exercise price. Okey, menarik. Let's say dia dah jangka daripada analisa teknikalnya, dia dah jangka saham AirAsia lepas minggu ni akan jatuh. So macam mana dia tak nak dia nak ambil untung, dia nak ambil kesempatan dalam hal tu, dia akan beli put warrant lah. So dia beli put warrant pada harga tertentu, let's say 10,000 unit, and then pada bila harga saham AirAsia dah jatuh, dia pun jual lah dia punya put warrant tersebut. Tapi of course kena tengok exercise date. Sebab tu saya cakap 3 elemen tu kena tahu. Nak tak nak kena ingat, kena tahu, iaitu ratio, exercise date dan juga exercise price. Tak kisahlah harga saham AirAsia tu dah jatuh ke, belum jatuh ke, tak kisah. Bila dah sampai exercise date, tak kisahlah harga mother share tu berapa pun, kita nampak asalkan untung, boleh je. Kita pun jual dekat AirAsia wajib beli pada harga exercise price. Biasanya orang buat ni untuk hedging lah. Dalam situasi tadi, orang yang dah ada position dekat AirAsia, tapi nak buat duit tepi, so dia boleh guna put warrant dan sebagainya, ataupun dia guna call warrant, ataupun orang yang tak ada position pun boleh. Cuma kita kena faham macam mana call warrant digunakan dan put warrant digunakan. Tapi kebiasaannya dekat Malaysia ni ramai orang fokus kepada call warrant lah berbanding put warrant. Tapi kalau kita boleh apply, of course lah, good for you, boleh buat untung lah. Gitu. So kita juga kena tahu, tuan-tuan dan puan, jenis warrant. Jenis warrant ada 2, iaitu corporate warrant, iaitu corporate daripada syarikat itu sendiri. Let's say AirAsia WA, WB, WC normally patuh syariah. Tak kisahlah Bahvest WA, WB ke, kalau dia company dia patuh syariah, maka warrant dia pun patuh syariah. Kalau syarikat genting WA, WB tak patuh syariah. Tak kisahlah warrant A ke warrant B ke, tetap jadi patuh syariah. Dia tengok pada mother share tersebut. Kalau mother share tu patuh syariah, maka warrant dia pun patuh syariah. Tetapi ada structured warrant, iaitu daripada third party. Bank yang ada saham dekat bursa, sebagai contoh dekat syarikat AirAsia, dia pun bank tu boleh issue warrant, jual warrant dekat bursa Malaysia. Mungkin Maybank Investment Bank, dia issuekan warrant tu, warrant third party ataupun structured warrant, disandarkan kepada saham yang dia ada dalam AirAsia. Yang tu kita panggil structured warrant, yang tu tidak patuh syariah. Okey, kena ingat bagi yang Muslim, pilih pelaburan yang sesuai dengan strategi kita dan
pastikan ianya patuh syariah. Kita nak duit, kalau boleh kita nak banyak, tetapi pastikan halal kan. Alright. Itu untuk orang kata apa, bentuk structure dan sebagainya mengenai warrant. Now, ia juga dijadikan sebagai dividen. Kadang-kadang syarikat ni, bila dia dah orang kata apa, bila dah untung, kan, dia tak nak bagi cash, dia bagi warrant. Tak apalah, dia tak payah bayar, kau bagi. Ambil je lah kan. Dan kita tengok macam tiga benda tadi. Exercise price, exercise date, ratio. Bila kira-kira, untung, simpan lah. Macam mana nak tahu untung ke tidak? Potential profit daripada warrant, kena tahu macam mana nak kira. Macam mana nak analisa warrant tersebut. So, dekat sini, saya ringkaskan. Strategi trade warrant, untuk yang pertama kita kena tahu mother share price, kitanya harga saham tu sendiri. Let's say in this situation, Asia, harga saham dia berapa. Warrant price tu sebab kita nak beli dulu. Kita nak beli warrant tu dulu. And then, warrant exercise price, kita consider sebagai EP, exercise price, warrant exercise date, ED, dan juga conversion ratio. Alright. Itu yang kita kena tahulah, harga saham berapa, warrant price berapa, exercise price berapa, exercise date berapa, dan juga ratio. Kena tahu. Boleh je dekat platform kita, klik kanan dekat info ataupun details, ataupun boleh Google je. Berambak je isu tu, info tu. Dekat bursa ada, Google je. Sebagai contoh Asia WA akan keluarlah dan sebagainya, ataupun Bahvest WA, Awantec WA, Warren Awantec dan sebagainya. Alright. Now, strategi yang pertama, yang ni more to fundamental, lebih banyak pengiraan sikit berbanding technical. Yang ni melibatkan, yang pertama orang kata kita kena tahu pertama harga saham tu berapa, P, price of mother share. Let's say in this situation, kita ambil contoh, harga mother share ialah RM2, manakala warrant price tu adalah 15 sen. Harga exercise price ialah 55 sen. Exercise date 27/5/2023, ratio 3:1. Contoh. So, macam mana kita nak kira? Senang je, simple je. Yang pertama, tuan-tuan dan puan, yang pertama, of course, untuk yang nak guna strategi ni, biasanya normally kena pakai modal yang agak keras lah, sebab nak pakai duit banyak. So, macam mana tuan-tuan dan puan? Yang pertama, kita kena tahu, kita ketepikan dulu supaya tak pening. Yang pertama tuan-tuan dan puan, kata apa? Kita tahu dia ada mother share, dia adalah harganya RM2, warrant price. So, bila kita klik je warrant tu, kita check background dia ataupun info dia, kita tengok warrant price dia of course kita boleh tahu 15 sen. Exercise price dia 55 sen. 50 sen. Mahal lah juga. And then kita tengok, exercise date dah dekat 27/5/2023. Tapi bila kita check, harga saham mother share dia RM2. Banyak tu margin beza. Betul ke potential untung? Kita kira. First, tuan-tuan dan puan, kita kena kalau kita ambil senario, kalau kita beli 30,000 unit warrant, 30k unit warrant, pada harga 15 sen, kita kena keluarkan modal sebanyak berapa tu? 15 sen kali 30,000 unit. So, kita kira. So, RM4,500. Kena ada RM4,500 dalam akaun kita. Akaun CDS kita lah. Akaun trading account. And then, kita tengok exercise price dia 55. So, pada 27/5/2023, kita pun notify dekat let's say sebagai contoh ni adalah Air West. Bukan Air Asia tapi Air West. Company Air West ni notify dekat dia, saya nak exercise, awak nak exercise, yuk. Macam mana nak notify? Easy, boleh je minta tolong dealer yang anda buka account tu ataupun remiser. Kalau demo tu tak tolong,
Tu kerja demo sebenarnya. Kalau tak buat tu, boleh report. Biasanya kita boleh maklumkan dekat Remizer, cakap saya nak exercise. Biasanya kami akan bagi borang. You sign, and then you post ataupun boleh notify je dekat Remizer awal-awal nak exercise dan macam mana. Depend kepada banks, lain-lain SOP lah. Standard of procedure dan sebagainya. Now, bila kita dah exercise, ingat 27 bulan 5, tak boleh lebih. Maknanya hari terakhir kita nak notify ialah 27 bulan 5 2023. So kita cakap kita nak exercise warrant kita. Kita dah ada 30,000 unit warrant A West pada harga 15 sen yang kita dah beli, itu pada harga RM4,500. And then ratio dia 3:1, means kita ada 30,000 unit warrant A West. So bila kita dah notify kita exercise, dia akan hantarlah notification dekat kita macam mana kita nak proceed, macam mana kita nak bayar dan berapa jumlah yang perlu dibayar untuk exercise tersebut. So, in other words, bila kita nak exercise, kita pun exercise, maknanya kita kena bayar kepada AWS untuk 10,000 unit. Kenapa 10,000? 3:1. Sebab ni, ingat ratio dia, macam saya kata tadi, kena tahu ratio dia. So, 3:1 ni tuan-tuan dan perempuan, menunjukkan berapa tukaran lah. Kalau kita ada 33 unit, kita boleh exercise sebanyak 1. Maknanya, kalau kita ada 30,000 unit, kita boleh exercise sebanyak 10,000 unit. So, kita exercise warrant kita, membolehkan kita beli saham mother share Airways pada harga 55 sen. Maknanya kali 0.55. So, berapa tuan-tuan dan perempuan? 10,000 unit. 10,000 unit kali 0.55 adalah RM5,500. RM5,500. So, ini adalah kos kita. RM5,500. Ingat And then seterusnya, bila kita dah kira, bila kita dah bayar, after that, bila saham AWS tu dah masuk dalam akaun kita, apa lagi? Kita nak jual terus ke ataupun kita nak tunggu kalau lepas daripada kita punya analisis nampak boleh naik lagi ataupun nak jual terus, boleh je. Sebab dah hak milik kita, so kita jual lah. So jual 10k unit saham AWS pada harga berapa? RM2. So, berapa tuan-tuan kita dapat? Totalnya RM20K. So, daripada 20K kita jual, 20K ni tuan-tuan dan perempuan, daripada 10,000 unit Airways, kita tolak modal yang kita guna, iaitu sebanyak berapa? 5,500 campur 4,500, berapa tuan-tuan dan perempuan? Dalam RM10,000. So, lepas tolak RM20,000, kita dapat clean profit. Sebanyak berapa tuan-tuan dan perempuan? Sebanyak RM10,000. Gitu. Dan of course ni ideal punya simulation. Kalau nak betul-betul nak trade strategi nanti, kita kena buat manual. Maknanya kena letak price mother share berapa, warrant price berapa, exercise price berapa, exercise date dia berapa, ratio dia berapa. Kira macam ni, bila kita nampak hujungnya, ada profit, kita boleh exercise. Tapi pada masa yang sama, kita tengok berbaloi ke dengan modal kita. Kita nak exercise ni nanti. Ni modal kita itu sebanyak 10k. Kalau macam tak berbaloi, tak payah. Kalau rasa berbaloi, boleh exercise. Boleh join, boleh trade warrant guna cara ni lah. Motor fundamental, tapi kena ada modal yang agak keras. And of course, kena banyak kira, kena rajin. Sebab tu saya cakap, kena sabar gitu. Kalau tak sabar, susah. Alright, ini untuk strategi 1. Tapi sebelum tu, tuan-tuan dan puan, kena tahu juga, ada yang kita boleh jual je, sebaik sahaja kita dapat 10,000 unit saham Airways tu, ataupun kita nak tunggu dia naik. Tapi, ada yang cakap, bila kena dekat dengan exercise date ke baru beli. Normally, kalau warrant tu cantik, orang pun kira sama macam kita kira. Kalau dia tengok, kalau dapat kira-kira, untung bersih banyak, biasanya warrant tu laku. Hangat macam goreng pisang panas, cicah kicap ataupun letak cheese meleleh.
So in other words, tuan-tuan dan puan sebenarnya boleh beli bila-bila je. Mungkin bila kata apa, kita dah ada masa, kita boleh je cari warren-warren yang apa ni, syarikat yang orang kata popular. Kenapa popular? Means company tu besar dan sebagainya. Dan kita buat kiraan macam yang saya tunjukkan ni. Bila kita nampak, oh ada untung bersih, kita boleh beli terus. Tak semestinya kena beli dekat-dekat exercise date. No need. Boleh je beli. Ataupun kita boleh je monitor, tengok bila dia jatuh pada harga-harga yang paling murah. Let's say kalau harga 15 sen, dalam in this case Warren A. West ni tengok 15 sen Warren price kan. Let's say sebelum kita kita dah perhatikan Warren ni 2-3 bulan sebelum tu, kita tengok dia pernah sampai 8 sen. Kita boleh beli dekat 8 sen. Gitu. 8 sen untuk 30,000 unit. Lagi banyak untung kita. Tak gitu. Okey, itu untuk strategi satu. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, untuk beli warren tu boleh beli bila-bila masa saja. Tetapi bila kita dah beli, kena ingat one more things, tuan-tuan dan puan, kena ingat apa dia, perhati mother share price. Sebab kadang-kadang kalau price mother share tu jatuh and mungkin tiba-tiba below harga exercise price, tak berbaloi, jual je lah, cut loss. Dah rugilah dekat situ. Ataupun boleh ambil daripada technical perspektif itu, guna je support dan resistance untuk trade warren tersebut. Alright, itu untuk strategi 1. Now kita tengok kepada strategi 2. This is more to orang kata apa, technical perspektif lah. So ambil kiraan step yang sama, iaitu kenal pasti warren yang menguntungkan. Guna strategi 1 tadi. Tengok, sebenarnya bila dah biasa senang je. Bila klik info, tengok gearing, tengok exercise date, tengok exercise price, tengok ratio, tengok market share. Kira. Okey, warren ni tak boleh jalan. Potong. Tapi bila kita dah jumpa, mungkin boleh buat hujung minggu nanti kan. Boleh dah try Sabtu Ahad ni, ataupun bila-bila masa kita nak try. Sambil-sambil lunch ke, jumpa counter orang kata apa, warren yang, macam menarik. Ada potential nak untung. So kita dah shortlist daripada tu, and then kita perhatikan, letak aje dalam watchlist kita. Sebaik sahaja price dia naik, kita boleh guna setup parabolic SAR ataupun guna MA5 dan sebagainya, macam-macam lagi lah strategi yang kita boleh guna. Sebaik sahaja harga bergerak, and of course normally kena aware lah dia punya exercise date. Biasa bukan kita seorang je kadang-kadang terlepas pandang. Bukan kita seorang je yang perhatikan, ramai lagi. Alright, bila kita dah kenal pasti warren yang potentialnya profit, and then kita dah letak dalam watchlist, kita tunggu. Sebaik sahaja dia bergerak naik, go uptrend, kita take position. And then bila saja profit sampai target profit kita, ataupun nak tunggu betul-betul dekat dengan exercise date pun boleh. Normally ramai akan tunggu dekat exercise date tu. Kadang-kadang warren dekat exercise date naik, dia gila-gila bang. Aduh, naik dia tinggi. Kenapa? Of course lah, dengan syarat potential profit dia tu besar. Macam mana nak tahu potential profit dia? Strategi 1 tadilah. Alright. Itu untuk macam mana nak trade warren. Tak kisahlah dekat Malaysia ke ataupun mana-mana exchange. Alright guys, kalau ada apa-apa soalan, boleh je komen dekat bawah, kita reply. And then kalau ada komen tentang video dan sebagainya, pun boleh komen dekat bawah. Thank you for watching. Thank you for listening. I hope membantu tuan-tuan dan puan untuk menambah baik portfolio anda dan memberi peluang kepada anda untuk create profit dekat pasaran saham Malaysia. Thank you for watching guys. Assalamualaikum and have a good day.